ahli ilmu di dalam sejarahnya, penting untuk satu orang ahli ilmu itu pergi keluar daripada tempatnya. Dia panggil ar-rihlah fi talabil ilm, kembara di dalam menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terkenal puisinya, syairnya. Barangkali di sini semuanya sudah hafal, menghafaznya. Tapi saya tidak tahu dari segi sanad sejauh mana kekukuhan untuk disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi di dalam puisi itu dia menyebut, apa puisinya? Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtarib safir tajir iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in saha taba wa in lam yajri lam yatib wal asadu lawla firaqal ardi maftarasat, lagi wassahmu lawla firaqal qausi lam yusib. Dibaca di sini ya. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang disandarkan kepadanya, katanya ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin, tidak akan berada di satu tempat orang yang mempunyai akal dan adab, min rahatin, rehat di satu tempat, fad'il awtana waghtarib, tinggalkan tanah air dan jadilah orang asing di tempat lain. Safir tajid iwadan amman tufariquh, bermusafirlah, nanti kamu akan mendapat ganti orang yang kamu berpisah dengannya, orang yang kamu tinggalkan. Wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi, berletihanlah, berpayahanlah, betul lah bahasa kerana kelazatan hidup itu pada keletihan, pada kepayahan, pada kesusahan. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu, aku melihat air yang tidak bergerak itu, wukuf, waqaf, yufsiduhu, merosakkannya. Wukuf itu merosakkannya. Insaha taba, jika dia berjalan mengalir baik air itu. Wa illam yajri lam yatib, jika tidak mengalir tidak baik dia. Dan wal asad, wa asad, asad apa? Singa. Laula firaqal ghabi, dalam sebagian riwayatnya laula firaqal ardi maftarasat, singa itu jika tidak meninggalkan hutannya dia tidak nampak kesingaan, nampak ganasnya itu, liar. Wasahmu, apa sahmu? Panah itu kan, anak panah. Laula firaqal qausi, jika tidak meninggalkan busarnya itu, lam yusib, tidak akan mengenai sasarannya. Jadi itu penting untuk meninggalkan suatu tempat dan melihat mengembara di tempat orang lain. Dan ini, tetapi ramai orang dia pergi keluar ke tempat orang lain, mengembara dan bermusafir, tetapi dia tidak mengambil pengajaran karena dia malas mengambil pengajaran. Pergi ke mana-mana, handphonenya itu saja yang dilihatnya, pulang ke rumah tidak tahu. Ataupun pergi ke luar negara, dia masih lagi mau ke Malaysiaannya itu, ke Indonesiaannya saja. Pergi ke umrah, baru 1 minggu 2 minggu masih mau makan tempe di sana. Rasailah makanan orang lain pula supaya ada pengalaman yang baru. Pergi ke restoran orang lain pula supaya ada pengalaman yang baru. Bermusafir, berjalan, melihat tempat lain, disuruh oleh agama. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Tidakkah mereka afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan di bumi, kemudian
maka ada bagi mereka qulub. Qulub itu diterjemahkannya apa di sini? Hati. Hati itu liver. Kalau heart attack itu apa panggil? Serangan jantung itu heart. Kalau in my heart, wah inilah saya lagi lain terjemahannya. Sebab itu yang berfungsi jantung bukan hati. Kan? Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Ketahuilah dia adalah jantung, hati itu di sini, kibdah itu kabad. Tapi bukan saja orang Indonesia, Malaysia juga sama. Sebab itu jantung hatiku. Di dalam kalbuku. Kalau kalbu sudah jadi anjing. Ya begitu. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, maka nanti bagi mereka itu ada qulub yang mereka itu berfikir dengannya, berakal dengannya. Au adhanun, ataupun apa? Pendengaran, yasma'una biha, telinga mereka mendengar. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran sering mendahului pendengaran dari penglihatan. Kenapa? Kerana kalau orang buta pun, kalau dia mendengar dengan baik, dia boleh menjadi sekolah. Ada tak ulama yang buta? Ada tak sahabat yang buta? Siapa dia? Siapa? Yang terkenal? Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang padanya turun abasa wa tawalla. Ada tokoh yang buta. Saya di Jordan dulu ada ulama tafsir, alim di dalam lughah dan tafsir, Syekh Fadl Hasan Abbas, buta dia. Ada pensyarah saya yang buta. Bila orang buta, pensyarah buta, bila dia mau mengambil kedatangan, hari pertama dia bawa asistennya, pembantunya. Lalu dia sebut raqam wahid, kita pun kata raqam wahid lah. Ini raqam wahid, na'am. Yang kedua kata isnain, na'am. Salasa, na'am. Arba'a, na'am. Ya, ya, ya. Besok apabila sampai giliran, nanti giliran dia lagi sekali dia datang, dia tidak sebut nama, dia akan sebut raqam wahid. Hari yang pertama dia sebut Ahmad Fulan bin Fulan, Fulan. Hari yang berikutnya kelas tak perlu nama lagi, hanya disebut raqamnya saja. Berapa? Nombornya saja. Raqam wahid, na'am. Salas, na'am. Kalau kita tidak datang, kita tolong na'amkan untuk kawan kita. Dia buta, na'am, dia akan diam. Hadza laisa sautu raqam wahid. Ini bukan suara nombor pertama. Dia tak nampak, tapi dia dengar. Tapi kita nampak, tapi pendengaran kita kurang, boleh ditipu itu. Fa innaha la ta'mal absar. Allah kata bukan buta mata, tapi buta apa? Buta jantung hati yang ada di dalam dada. Sebab itu banyak orang pergi mengembara, travel, safar, tapi gagal untuk memerhatikan apa yang, mengambil faedah apa yang mereka lihat. Kadang-kala ada orang yang datang, saya datang ke sini barangkali 2 hari, ada perkara yang mungkin saya tahu, saya tanya teman-teman, mungkin mereka pun tak perasan, tak tahu sebelum ni. Bukan tak tahu, tapi tidak memberi perhatian, karena memang sudah ada di sekeliling mereka, di sekitar mereka. Ini penting. Siapa Nabi yang terpaksa keluar daripada tempatnya? Siapa Nabi yang terpaksa meninggalkan negerinya dalam Al-Quran? Nabi apa? Nabi apa? Yang diburu oleh pemerintah dan terpaksa meninggalkan negerinya. Musa. Macam mana tu imam kita? Walamma tawajjaha
tilqa'a madyana qala asa an yahdiyani rabbi sawa'as sabil. Apabila Musa itu menghadap pergi ke arah Madian, dia menyatakan, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan aku jalan yang betul. Karena Nabi Musa masa itu tak ada Google. So, bersendirian dia meninggalkan Mesir kerana kasus bunuh orang Qibti. Lalu Nabi Musa melarikan diri, tidak tahu dia di mana Madian, di mana, hanya pergi dia. Ini jalannya, ini dia minta Tuhan tunjukkan dia. Kita juga penting, jika nak mengembara, yang pertama minta Tuhan berikan petunjuk. Baca surat pada hari Jumaat, apa surah yang disunatkan kita baca? Suratul Kahfi, kan? Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Apabila mereka ke gua, doa dahulu, wahai Tuhan kami, datangkan dari sisimu rahmat dan mudahkan urusan kami, beri petunjuk dan mudahkan petunjuk untuk kami. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi SAW bila nak keluar daripada rumah, baginda berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an adil au udal au azil au uzal au adlim au udlam au ajhil au yujhal alayya. Ya Allah, aku minta jauh daripadamu dari sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan. Digelincir, paham? Ya, terbabas tu. Ya. Atau zalim atau dizalimi, atau bodoh atau diperbodohkan. Rafa'a tarfahu ila sama', dia mengangkat matanya ke langit dan berdoa bila keluar rumah. Nabi Musa doa, dia kata, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas. Lagi, apabila sampai di Madian, dia dapati bahawasanya ada satu umat daripada manusia, yasqun, sedang mengambil air, cedor, panggil apa ini? Gayung air. Saya kena belajar bahasa Jawa, kan? Saya tahu mangan turu aja. Kabarnya. Jadi dia melihat yasqun al-ma, cedok gayung air itu. Dia melihat Nabi Musa apabila dalam keletihan jauh, wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan, dia melihat ada dua orang perempuan yang sedang pegang kambingnya itu. Tak ramai orang lain semua pergi ambil air, perempuan ini halang kambing dia. Nabi Musa terkenal sikapnya yang agresif, tidak boleh sabar melihat kezaliman atau penindasan. Terus dia bertanya kepada perempuan itu, ma khatbukuma, apa hal kamu berdua? Dia orang asing, orang luar, tanya perempuan itu. Kata perempuan itu, la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak boleh mengambil air sehingga semua pengembala ini ambil dahulu. Perempuan dhaif, wa abuna syaikhun kabir, bapa kami orang tua. Apa Nabi Musa buat? Dia kata dalam riwayat, dalam ahli-ahli tafsir menafsirkan, Nabi Musa ketika itu begitu keletihan,
Tapi semangat Nabi Musa karena berpantang ia melihat orang yang lemah tidak mendapat haknya. Dikatakan Nabi Musa dengan menghadapi semua pengembala yang kuat itu mengambil air. Selepas dia mengambil air, dia pergi ke satu pokok. Fasaqa lahuma, dia mengambil air untuk mereka. Thumma tawalla ila dhil, kemudian dia pergi duduk berehat di bawah pokok. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya nak sebut ini sedikit untuk anak-anak di sini, untuk santri-santri di sini, berdoa dengan doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, aku ini kepada apa yang kau turunkan kepadaku daripada kebaikan, daripada khair, fakir, sangat memerlukan. Kan cantik itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Siapa yang kita pelajari bahasa Arab, bagaimana hatta rimanya itu cantik. Tuhan, aku ini apa yang kau tuju min khairin, daripada apa saja kebaikan. Ahli tafsir kata ta'am, makanan kerana dia lapar. Tapi sebagai kata apa saja kebaikan aku perlukan. Sebab itu apabila kita kesusahan sebagai pelajar, kadang-kadang tak boleh, orang tak bantu kita. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Selepas itu Quran terus, faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah salah seorang daripada perempuan tadi datang. Panggil, jemput Nabi Musa. Pergi, bapak dia panggil. Liyajzika 'ala ma saqaita lana. Dia nak memberi ajra ma saqaita lana. Dia ini memberikan upah kepada apa yang kau telah berikan air kepada kami. Saya bukan nak cerita Nabi Musa, saya nak cerita tentang kembara. Ulama-ulama hadis, kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Siapa yang pelajar di sini, baca kitab Siyar A'lamin Nubala. Puluhan jilid Al-Imam Al-Zahabi mengumpulkan tokoh-tokoh nubala. Dan Al-Zahabi itu terkenal dengan sikapnya yang adil dan insaf. Dia murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Gurunya meninggal pada tahun 728 Hijrah. Az-Zahabi meninggal pada tahun 748 Hijrah. Az-Zahabi menyatakan, tidak di dalam sejarah yang aku tahu orang yang paling lama mengembara ialah Al-Hafiz Ibn Mandah. Berapa lama mengembara untuk ilmu? 45 tahun. Ramai berapa ramai gurunya? 1,700 orang. Semata-mata mengumpul ilmu. Semalam ada orang tanya saya, di mana, saya rasa di dalam perbincangan. Ulama-ulama hadis, mereka mengembara kerana kalau dia tidak ada rekod pengembaraan, maka dia tidak ada guru. Melainkan kalau di satu tempat itu guru banyak, seperti Imam Malik. Dan melalui pengembaraan kita mengetahui orang ini banyak ilmu ataupun tidak, ataupun bohong ataupun benar. Saya sebut satu contoh. Salah seorang rawi yang ditolak ialah namanya Ma'mun bin Ahmad As-Sulami Al-Harawi. Dia kata dia mengambil hadis daripada Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar ni ada rawi hadis, ada dalam Bukhari, dan ada isu hadis dia iaitu hadis muzik. Ni Muhammadiyah ni minat muzik. Tapi hadis muzik itu yang diriwayatkan oleh Hisham bin Ammar menjadi perbincangan yang ada secara ta'liq di dalam Sahih Bukhari. Tapi apa yang penting ialah dia kata dia mengambil hadis daripada Hisham bin Ammar. Al-Imam Ibn Hibban, tahu, pernah mendengar namanya?
Pernah mendengar Ibn Hibban? Siapa tak pernah mendengar Ibn Hibban? Pernah dengar Ibn Hibban? Apa kitabnya? Baru dengar. Ini kali pertama dengar. Pernah kan? Sahih Ibn Hibban, Rawahu Ibn Hibban, kan benar? Ya. Kitabnya terkenal Sahih Ibn Hibban. Banyak lagi tapi Sahih Ibn Hibban. Dia menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Walaupun ulama-ulama hadis tidak bersetuju dengan sebahagian yang dikatakan oleh Ibn Hibban sebagai sahih. Ibn Hibban bertanya kepada Ma'mun Al-Harawi tadi, kau ambil daripada Hisham bin Ammar. Mata dakhalta Syam, bila kau masuk ke Syam, Syria. Dia kata aku masuk pada tahun 250. Aku ingin bagi tahu kau, Hisham bin Ammar yang kau riwayat daripadanya telah meninggal pada tahun 245. Maksudnya apa? Setelah 5, jadi kau tidak bertumpah dengan dia, kau bohong. Sebab itu penting untuk mengetahui nama rawi, ke mana dia mengembara, tahun bila dia berjumpa. Ini nama di dalam ilmu rijal. Bukan rijal lelaki, tandas rijal, bukan. Ilmu tokoh, ilmu nubala, ilmu tentang ruah, ilmu tentang al-jarh wa ta'dil. Mengetahui ilmu. Tokoh siapa? Di mana tamadun Islam yang terkenal? Orang sebut tentang keindahannya. Pernah dengar Andalus? Di mana Andalus? Pergi ke Spain, duka cita, habis Andalus. Hampir 800 tahun Islam di Eropah. Islam kan baru di Eropah. Kulit putih, white, mereka mengambil Amerika sehingga sekarang 200 tahun lebih baru. Padahal itu bukan tanah mereka, Amerika. Itu Red Indian lagi dulu. Mereka curi tanah orang. Tapi mereka tidak, sekarang mereka kata Islam masuk ke Eropah itu asing bagi mereka. Padahal Islam 800 tahun di Eropah. 800 tahun lamanya. Andalus. Salah seorang tokoh terkenal Andalus, Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad. Ada musnad Baqi bin Makhlad, yang ini hilang banyak musnad ini. Baqi bin Makhlad, dia berjalan kaki. Dia lahir pada tahun 201, meninggal pada tahun 284. Dia berjalan kaki daripada Andalus pergi ke Maghribi, daripada Maghribi berjalan kaki sehingga ke Baghdad. Ini jalan kaki. Kalau saya daripada Perlis mau jalan ke Solo, lama itu. Dia lagi jauh kan, berapa banyak kena banyak isteri tu kan, orang Solo tadi kan. Daripada sampai ke Baghdad, sampai di Baghdad kerana nak bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dia sampai ke Baghdad pada zaman Al-Wathiq billah, zaman pemerintah Abbasiyah yang mengharamkan Imam Ahmad daripada mengajar. Sudah sampai nak jumpa Imam Ahmad, tak boleh. Dia pergi ketuk rumah Imam Ahmad. Dia jumpa Yahya bin Ma'in Abu Zakaria, ini juga rawi hadis. Kemudian dia jumpa Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, kau daripada mana? Saya daripada Andalus. Dia kata, Afrika, Maghrib, daripada Maghrib. Tak, negeri saya lebih jauh lagi. Kena menyeberangi laut baru sampai ke Maghrib, ke Morocco. Maghrib itu bukan Morocco saja, dia merangkumi semua negeri-negeri termasuk Libya dan semua pada zaman itu. Kata Imam Ahmad, orang seperti engkau jauh dan patut ditolong, tapi engkau kena tahu keadaan diriku tidak dibenarkan berucap, mengajar oleh pemerintah. Dia kata, aku datang jauh nak mengambil hadis. Kalau begitu, kata Imam Ahmad, setiap hari kau datang bagaikan seorang pengemis yang meminta sedekah itu. Ketuk rumah Imam Ahmad, minta sedekah tabarruk.
Kemudian bila aku buka, aku akan membaca satu hadis. Setiap hari dia pergi. Tetapi kata Imam Ahmad, wa iyyaka wal julus fil halaqatil ilm, jangan kau hadir majlis ilmu nanti special brand polisi mata-mata, apa nama sini, mata-mata tahu kau ini bukan pengemis. Jauhnya untuk menuntut ilmu. Sebab itu tuntut ilmu ni pahalanya besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan semua yang datang ni jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan jalan kita insya-Allah ke syurga. Ini mukadimah saya supaya tidak panjang sangat. Saya nanti tidak dipahami pula bahasa saya ni. Faham kan? Pas lulus.